Imamat bab 22. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, agar mereka mengawasi diri terhadap persembahan-persembahan suci yang ditakdiskan orang Israel bagiku, supaya jangan mereka mencemarkan namaku yang suci. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, sesiapapun daripada antara semua keturunanmu turun-temurun yang dalam keadaan najis mendekati persembahan-persembahan suci yang ditakdiskan orang Israel untuk Tuhan, hendaklah dia disingkirkan daripada hadapanku. Akulah Tuhan. Sesiapapun daripada keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan tidak boleh memakan persembahan-persembahan suci sebelum dia menjadi suci. Jika seseorang menyentuh sesuatu yang najis kerana mayat atau kerana orang yang keluar air maninya, dan jika seseorang menyentuh seekor binatang merayap yang menajiskan dia ataupun manusia yang menajiskan dia, baik apa-apapun kenajisannya, maka orang itu menjadi najis sampai waktu maghrib. Dia tidak boleh makan daripada persembahan-persembahan suci, kecuali jika dia sudah membasuh tubuhnya dengan air. Setelah matahari terbenam, barulah dia menjadi suci, dan sesudah itu dia boleh makan daripada persembahan-persembahan suci, kerana itu memang makanannya. Dia tidak boleh memakan bangkai atau haiwan yang dikoyak-koyak binatang buas, kerana dengan demikian dia menjadi najis. Akulah Tuhan. Para imam wajib memegang teguh kewajipan mereka terhadapku, supaya jangan mereka tanggung dosa sehubungan dengan hal itu, lalu mati kerananya, yaitu atas sebab mereka mencemari kewajipan itu. Akulah Tuhan yang menyucikan mereka. Tiada sesiapa dalam kalangan bukan imam yang boleh memakan apa-apa persembahan suci, dan begitu jugalah perantau yang menumpang kediaman imam ataupun pekerja upahannya tidak boleh memakan persembahan suci. Namun begitu, jika imam ada hamba dibelinya, hamba itu dan sesiapa juga yang lahir di rumah imam boleh memakan apa yang dimakan oleh imam itu. Anak perempuan imam yang bersuamikan orang awam tidak boleh memakan persembahan khusus daripada segala persembahan suci. Namun demikian, jika anak perempuan imam itu menjadi balu atau bercerai tanpa mempunyai keturunan, lalu kembali ke rumah ayahnya seperti pada masa mudanya, dia boleh makan apa yang dimakan ayahnya, tetapi semua orang awam tidak boleh memakannya. Jika seseorang tanpa sengaja memakan persembahan suci, maka hendaklah dia membayar ganti persembahan suci itu kepada imam dengan menambah 1/5 daripada nilainya. Para imam tidak boleh mencemari segala persembahan suci yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Lantas dengan demikian mereka menyebabkan orang Israel menanggung kesalahan yang harus ditebus. Apabila orang Israel itu memakan persembahan suci mereka, akulah Tuhan yang menyucikan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, sesiapapun dalam kalangan keturunan kaum Israel atau warga pendatang dalam kalangan orang Israel yang membawa persembahannya, baik korban nazar maupun korban sukarela yang hendak dipersembahkannya sebagai korban bakaran kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan seekor haiwan jantan yang tidak bercacat celah daripada lembu, domba atau kambing, supaya persembahan itu diterimanya demi kamu. Kamu tidak boleh mempersembahkan apa-apapun yang ada cacat celah, kerana persembahan itu tidak akan diterimanya demi kamu. Sesiapa sahaja yang mempersembahkan korban kedamaian kepada Tuhan,
sama ada sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela daripada kawanan lembu, kambing atau domba, maka korban itu hendaklah tidak bercacat celah, agar dia berkenan menerimanya. Tidak boleh ada apa-apa yang cacat pun pada tubuh haiwan korbannya. Jangan persembahkan kepada Tuhan binatang yang buta, yang luka, yang kudung, yang ada kudis bernanah lagi busuk, atau yang berkurap, dan jangan serahkan semua itu sebagai korban bakaran di atas mazbah untuk Tuhan. Seekor lembu jantan atau anak domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggota tubuhnya boleh kamu persembahkan sebagai persembahan sukarela, tetapi tidak sebagai korban nazar, kerana dia tidak akan berkenan menerimanya. Binatang yang buah pelirnya terjepit atau dikerat, terluka, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Hal itu tidak boleh kamu lakukan di bumimu. Jangan menerima binatang seperti itu daripada tangan orang asing, lalu mempersembahkannya sebagai korban untuk bersyukur kepada Allahmu, kerana semua binatang itu rosak dan memiliki kecacatan tubuh, dan dia tidak akan berkenan menerimanya demi kamu. Tuhan berfirman kepada Musa, Hendaklah seekor anak haiwan, yakni lembu, domba, atau kambing yang baru lahir, berada dengan induknya selama 7 hari. Tetapi mulai hari ke-8 dan seterusnya, haiwan itu sudah boleh dijadikan korban persembahan yang dibakar untuk Tuhan. Namun begitu, jangan sembelih seekor lembu atau domba dengan anaknya pada hari yang sama. Apabila kamu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, hendaklah kamu mempersembahkannya sedemikian rupa, agar dia berkenan menerimanya demi kamu. Korban itu mesti dimakan pada hari itu juga, dan jangan tinggalkan sisa sampai pagi hari esoknya. Akulah Tuhan. Kamu wajib mentaati segala perintahku dan mengamalkan kesemuanya. Akulah Tuhan. Janganlah kamu mencemarkan namaku yang suci. Aku mesti disembah sebagai yang maha suci di tengah-tengah orang Israel. Akulah Tuhan yang menyucikan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Imamat bab 23. Tuhan berfirman kepada Musa, Beritahu orang Israel dan katakanlah kepada mereka, inilah hari-hari perayaan yang Tuhan tetapkan, dan hendaklah kamu istiharkan sebagai hari ibadat berjemaah yang suci. Hendaklah selama 6 hari umat melakukan pekerjaan mereka, tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat, hari istirahat penuh, hari perhimpunan jemaah yang suci, dan janganlah dilakukan apa-apa pekerjaan pun. Itu ialah hari Sabat untuk Tuhan yang berkuat kuasa di seluruh tempat kediaman kamu. Inilah hari-hari perayaan yang ditetapkan Tuhan, hari ibadat berjemaah yang suci, dan hendaklah kamu istiharkannya menurut waktu yang ditentukan. Pada waktu senja hari ke-14 pada bulan pertama, ialah perayaan hari Paskah untuk Tuhan. Pada hari ke-15 pada bulan itu juga, ialah hari perayaan roti tidak beragi untuk Tuhan. Hendaklah kamu memakan roti yang tidak beragi selama 7 hari lamanya. Pada hari pertama, adakanlah perhimpunan jemaah yang suci, dan janganlah dilakukan sebarang pekerjaan biasa kamu. Selama 7 hari, hendaklah kamu membawa persembahan kepada Tuhan, berupa korban bakaran, dan pada hari ke-7, adakanlah pula perhimpunan jemaah yang suci. Jangan lakukan sebarang pekerjaan biasa. Tuhan berfirman kepada Musa, Beritahu orang Israel dan katakan kepada mereka, setelah kamu berada di negeri yang akan kukurniakan kepadamu, lalu kamu menuai hasil tanahnya,
Maka hendaklah kamu membawa berkas hasil pertama tuaian itu kepada imam. Hendaklah imam mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya dia berkenan menerimanya demi kamu. Kemudian hendaklah imam mengunjukkannya sehari sesudah hari Sabat. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, hendaklah kamu mempersembahkan kepada Tuhan seekor anak domba berumur setahun, yang tidak bercacat celah sebagai korban bakaran. Selain itu, hendaklah kamu juga persembahkan kepada Tuhan bahan makanan daripada 2/10 eva tepung terbaik dicampurkan dengan minyak zaitun yang keharumannya meredakan, serta persembahan minuman daripada 1/4 tin anggur. Sehingga tiba hari itu, yaitu sampai kamu membawa persembahan untuk memuliakan Allahmu, janganlah makan roti, bertih bijirin, atau bijirin baru. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun di mana-manapun tempat tinggalmu. Hendaklah kamu menghitung 7 minggu genap dari hari sesudah hari Sabat itu, yaitu pada hari kamu membawa berkas persembahan unjukan. Sesudah tiba pada hari Sabat yang ke-7, hitunglah 50 hari lagi. Kemudian persembahkanlah persembahan bahan makanan yang baru untuk memuliakan Tuhan. Dari tempat-tempat tinggalmu, bawalah 2 buku roti persembahan unjukan, yang dibuat daripada 2/10 eva tepung terbaik, dan yang dibakar dengan ragi, sebagai roti hasil pertama untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bersama-sama roti itu, persembahkanlah 7 ekor domba berumur setahun, yang tidak bercacat celah, seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Hendaklah kesemuanya menjadi korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan, bersama-sama persembahan bahan makanan dan persembahan minumannya menjadi korban yang dibakar, yang keharumannya diredai Tuhan. Persembahkan juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba berumur setahun sebagai korban kedamaian. Hendaklah imam mengunjukkan kedua-dua ekor domba itu sebagai persembahan unjukan untuk Tuhan, bersama-sama roti hasil pertama tadi. Itulah persembahan suci yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang menjadi bahagian imam. Pada hari itu juga, hendaklah kamu menguar-uarkan dan mengadakan perhimpunan jemaah yang suci. Jangan lakukan sebarang pekerjaan biasa. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun, di mana-manapun tempat tinggalmu. Apabila kamu menuai hasil tanahmu, jangan kamu tuai habis licin ladangmu, sampai ke pinggir-pinggirnya, dan jangan kamu pungut apa-apa yang tertinggal daripada penuaianmu. Tinggalkanlah semua itu untuk para fakir miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman kepada Musa, Beritahu orang Israel, pada hari pertama dalam bulan ke-7, adakanlah hari istirahat penuh yang diperingati dengan bunyi nafiri, suatu hari perhimpunan jemaah yang suci. Janganlah dikerjakan sebarang pekerjaan biasa kamu, dan hendaklah kamu persembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Hari ke-10 pada bulan ke-7 itu perayaan hari pendamaian, maka hendaklah kamu mengadakan perhimpunan jemaah yang suci, dan menahan nafsumu dengan berpantang. Persembahkanlah korban bakaran untuk Tuhan. Pada hari itu, janganlah lakukan apa-apa pekerjaan pun, kerana itu perayaan hari pendamaian, hari untuk mengadakan pendamaian demi dirimu di hadapan Tuhan Allahmu. Sesungguhnya hendaklah sesiapa sahaja yang tidak merendahkan diri dan menahan nafsunya dengan berpantang pada hari itu, disingkirkan daripada kalangan bangsanya.
Dan sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, akan kubinasakan daripada kalangan bangsanya. Jangan melakukan apa-apa pekerjaan pun. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun di mana-mana jua pun tempat tinggalmu. Itulah hari Sabat bagimu, yaitu hari istirahat penuh. Dan hendaklah kamu menahan nafsumu dengan berpantang. Hendaklah kamu merayakan hari Sabat dengan beristirahat penuh dari waktu maghrib pada hari ke-9 pada bulan itu, hingga waktu maghrib pada hari esoknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Beritahu orang Israel, pada hari ke-15 pada bulan ke-7 ini, ialah perayaan Pondok Daun selama 7 hari untuk Tuhan. Pada hari pertama, adakanlah perhimpunan jemaah yang suci, dan janganlah dikerjakan sebarang pekerjaan biasa kamu. Selama 7 hari, hendaklah kamu mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Pada hari ke-8, adakan lagi perhimpunan jemaah yang suci, dan persembahkanlah korban bakaran untuk Tuhan. Itu ialah hari perhimpunan umum, maka janganlah dikerjakan sebarang pekerjaan biasa kamu. Itulah hari-hari perayaan yang Tuhan tetapkan. Maka hendaklah kamu menguar-uarkan sebagai hari perhimpunan ibadat yang suci, serta bawalah persembahan berupa korban bakaran untuk Tuhan, yaitu korban bakaran dan persembahan bahan makanan, korban sembelihan, dan persembahan minuman, menurut jumlah yang ditetapkan bagi setiap harinya. Hari-hari perayaan tersebut ialah di luar hari-hari Sabat Tuhan. Demikian jugalah korban serta persembahan itu pun di luar segala persembahanmu. Korban nazarmu juga korban sukarelamu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Jadi, setelah kamu mengumpulkan hasil tanahmu, mulai hari ke-15 pada bulan ke-7 itu, hendaklah kamu mengadakan perayaan selama 7 hari untuk Tuhan. Hari pertama dan hari ke-8 ialah hari istirahat penuh. Pada hari pertama, ambillah buah-buah daripada pokok yang baik-baik, pelepah-pelepah pokok kurma, cabang-cabang pokok yang rendang, dan pokok gandarusa di tepi sungai. Kemudian bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu selama 7 hari. Hendaklah kamu merayakannya sebagai hari perayaan selama 7 hari dalam setahun untuk Tuhan. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun. Rayakanlah pada bulan ke-7. Hendaklah kamu tinggal selama 7 hari di dalam pondok-pondok sementara. Hendaklah semua warga asli Israel tinggal di dalam pondok-pondok sementara, supaya keturunanmu tahu bahwa aku telah membuat orang Israel tinggal dalam pondok-pondok sementara ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Maka Musa pun mengumumkan kepada orang Israel hari-hari perayaan yang Tuhan tetapkan itu.